بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi sekali lagi selamat datang pada rakan-rakan kita yang baru masuk pada pagi ini. Seperti biasa kita pada hari Ahad pagi bulan Ramadan ni kita akan adakan dia panggil online gathering. Online gathering minggu terakhir untuk bulan Ramadan ni. Lepas bulan Ramadan lepas ni kita akan balik kepada normal lah. Okey. Okey, jadi adakah anda bersedia ni? Hari ni dah bersedia ke? Kalau bersedia type 111. Takut ada lagi yang ngantuk ke kan? Masih lagi mengantuk. Adakah anda bersedia? Adakah anda ready? Hidayah sama tahniah tu ya. Okey, tahniah Ustazah Rasaila semua okey. Adalah beberapa orang yang masih segar pada pagi ini. Okey, jadi saya tidak melengahkan masa lagi. Kita ada agenda perkongsian yang menarik, ada produk yang menarik, ada topik yang menarik pada pagi ini untuk dikongsikan dengan anda pada pagi 26 Ramadan ni. Kita dah masuk bulan 5, 8 dan bulan Mei. Okey, jadi untuk agenda yang pertama, saya dengan segala hormatnya mempersilakan FDD Zuraini untuk berkongsi dengan anda topik artistry signature select body. Okey, apakah itu artistry signature select body? Jadi sama-sama kita dengarkan. Saya mempersilakan FDD Zura. Okey, silakan Zura. Semua, dengar tak? Dengar tak? Dengar tapi pelan. Tak kuat Boleh dah. Dengar tak? Okey, nampak. Okay, share screen dulu Okey. Bawah background hijau. Okay, nampak tak screen ada? Okay, nampak tak screen? Nampak Okay, silakan semua. Terima kasih kepada Tuan MC kita. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya Zuraini diperkenalkan ke dalam bisnes yang cukup hebat ini oleh Allahyarham FDD Sapura dan Sukri. Seterusnya dibimbing dengan penuh kasih sayang oleh Diamond Direct Lin dan Amin. Seterusnya Diamond Direct Lia dan Fendi. Dipantau dari jauh oleh Emerald Direct Abang dan Kak Anin. Dan berset-up lah seterusnya lah. Kali ini saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang salah satu koleksi yang hebat dari rangkaian artistry, iaitu Artistry Signature Select Body. Secara lazimnya kita tertumpu kepada penjagaan kulit muka je. Sebenarnya kita perlu juga memberi perhatian kepada tempat-tempat lain
di seluruh badan kita. Ini adalah produk dari alam semula jadi dan bahan-bahannya adalah dari ladang organik Nutrilite. Produk ini memang sama dengan personalized mask kita. Warna dengan bahan-bahan yang digunakan juga seakan sama dengan personalized mask. Jom kita lihat satu-satu. Kita akan membincangkan tentang beberapa topik untuk memahami penjagaan badan dan mengapa produk penjagaan badan begitu penting. Kita mesti faham kulit manusia dan apa fungsinya dan kenapa kita perlu peribadikan penjagaan kulit dengan keperluan kita. Kerana setiap orang adalah berbeza. Contohnya macam saya, lebih suka kepada produk yang boleh mencerahkan kulit, menghaluskan, melembapkan dan memanjangkan kulit. Sekejap lagi saya akan terangkan setiap satu tentang produk kita dan macam mana kita nak mix and match dengan produk penjagaan kulit. Kulit adalah organ terbesar pada badan manusia. Dengan lebih 3 juta sel kulit pada setiap meter persegi. Banyaknya sel kulit kita kan? Kulit pada bahagian kaki adalah paling tebal kerana setiap hari kita berjalan maka geserannya pun lebih tinggi. Tahukah kita lapisan kulit yang paling nipis kat mana? Dekat kelopak mata. Jadi penjagaan mata lagilah sangat penting dan tak boleh kita guna produk yang sembarangan. Kalau kita tengok pada bahagian tangan, kawasan ini adalah tempat yang paling ketara wujudnya tanda-tanda penuaan. Disebabkan kehidupan harian dan serangan luaran akibat pencemaran dan faktor-faktor persekitaran yang lain. Setiap wanita memang mengimpikan kulit yang licin dan lembut. Bahagian lain badan juga cenderung untuk kena selulit. Biasanya yang pernah mengandung ataupun dah melahirkan anak, mungkin lebih ketara bahagian perut, lengan, itu tempat yang meregang. Bagaimana kita nak atasi masalah ini? Kalau kulit yang muda dan sihat adalah kulit yang kurang dengan selulit. Kita ada produk yang hebat kerana zatnya boleh dilihat dengan serta-merta. Kita tahu kulit adalah organ terbesar pada badan kita. Kalau ia begitu penting, apakah fungsinya yang menjadikan ia salah satu organ terbesar? Salah satunya ialah memberi perlindungan. Sebab ia adalah lapisan kulit badan kita yang pertama yang melindungi daripada kehilangan air. Pastikan kulit kita sentiasa terhidrat. Yang keduanya, mengawal haba. Badan kita sangat bijak. Dia boleh mengawal haba untuk mengekalkan tahap kesihatan dan proses kimia untuk mengawal haba. Fungsinya lainlah rembesan. Bila badan kita tengah panas, ia akan mengeluarkan peluh. Bila sejuk, rambut-rambut kita akan macam tu menegar. Pori-pori akan mengecut dan menghalang kehilangan air. Pertumbuhan ada gas-gas yang akan keluar. Muka akan menghasilkan sebum, itu sejenis minyak semula jadi yang dirembeskan daripada badan kita. Jadi satu sensasi ni kata apa sensor lah, sensor. Di ujung jari kita ni, di tangan kaki terdapat paling banyak sel-sel saraf. Kita boleh merasa keadaan di sekitar kita. Yang penting kerana untuk melindungi badan kita. Contohnya bila tangan kita tersentuh benda-benda panas, automatik kita akan tarik tangan kita kan. Itu adalah tindakan refleks yang semula jadi. Kalau kita ada produk penjagaan, kalau kita ada produk penjagaan badan, mesti banyak ramuan yang mendatangkan kelebihan kepada badan kita. Kulit dia akan menyerap nutrisi daripada itulah macam ayam fungsi penyerapan lah. Dia berfungsi untuk menyerap nutrisi yang terdapat pada bahan-bahan yang kita guna tu lah. Contohnya kalau kulit kita kering, dia boleh menyerap pelembapan yang terdapat dalam krim pelembap tu. Macam tu. Okey. Cahaya ultraviolet adalah musuh nombor 1 kulit. Kalau sentiasa terdedah kepada cahaya matahari, cahaya UV, kulit kita akan senang rosak, kering, kusam dan pigmentasi.
Pencemaran kalau kita nak compare 10 tahun dulu dengan sekarang, sudah tentu udara sekarang lebih tercemar. Kulit kita bekerja kuat sepanjang masa, terutamanya di bandar-bandar besar. Kita semua mesti nak kelihatan muda daripada umur sebelah kita, betul tak? Habuk microsize yang sangat kecil sampai mata kita tak dapat nak tengok. PM 2.5 habuk yang boleh menyumbat pori kulit kita sebab boleh masuk terus ke dalam pori kulit kita. Radikal bebas. Ia boleh merosakkan kulit dan mempercepatkan berlaku tanda-tanda penuaan sebelum masanya. Mari kita tengok secara terperinci produk-produk ini. Purifying Body Cleanser. Produk ini adalah body cleanser yang sangat istimewa. Bukan sahaja ia boleh membersihkan kotoran yang biasa seperti minyak, habuk, tapi juga ia boleh membersihkan daripada habuk mikro. Boleh membersih sehingga ke tahap yang lebih mendalam. Produk ni menggunakan ramuan ekstrak citrus dari ladang mencilat iaitu orange dan grapefruit. Teksturnya dalam bentuk gel akan menghasilkan bui-bui lembut bila kita guna pada badan. Ia boleh mendiapkan semula badan kita kerana ada bahan-bahan botani yang boleh membersih dan mengimbangi kulit. Selepas guna produk ni kita akan rasa lebih bersih dan bertenaga. Ini adalah step pertama dalam penjagaan kulit badan kita. Polishing ini adalah contoh kulit mati dan kusam. Nampak tak ya, kulit yang muda lebih putih dan lembut. Jika kulit mati dan pori-pori tersumbat, nampak kulit kita tidak berseri, nampak gelap, kusam dan kulit mati banyak terkumpul. Kulit juga rasa kasar dan berkeruping. Seterusnya, polishing body scrub ada warna purple. Dia membantu menanggalkan kulit mati untuk menyelahkan kulit yang tampak lebih segar dan sihat. Polishing body scrub ni khas untuk kulit mati. Semoga kulit pada kita akan nampak lebih muda. Boleh menggalakkan kulit diperbaharui dengan lebih cepat. Ramuan yang penting ialah ramuan blackcurrant. Macam warna dia purple tu kan. Dia warna dia merujuk kepada bahan yang digunakan. Contohnya kalau yang polishing ni dibuat daripada blackcurrant dan dikalakan dengan purple. Dia akan sama dengan polishing scrub untuk muka kita. Dalam tube tu dalam bentuk krim color purple. Kalau kita picit, kita akan rasa dia punya serat-serat dalam iaitu daripada dibuat pada urat buluh. Yang memang menggunakan ramuan natural yang semula jadi membantu geseran mengeluarkan kulit mati. Lebih mudahlah dan bau dia macam gel. Jadi kalau kita produk ni jangan letak atas meja makan sebab nanti bau dia macam jam, takut nanti anak-anak pula makan roti pula. Okey, untuk demo ni saya minta maaf sebab saya tak ada produk untuk demo. Tapi kalau nak guna dia macamlah kita sebiasa kita guna untuk cuci muka kita semua kita ambil lepas kita mandi, kita pakai cleanser yang warna putih tu. Lepas tu kita picit dekat badan kita. Cara nak guna dia macam muka juga. Kita kalau kita nak pakai kat belakang tangan, kita basahkan tangan kita, picit sikit polishing scrub tu, kita gosok-gosok ke tangan lah. Lepas tu kita bilas dengan air macam biasa. Lepas tu kita akan merasa kesan dia memang hilang serta-merta. Kulit akan rasa lebih halus, segar dan bertenaga semula selepas seharian kita penat bekerja. Kekeringan dan ketidakselesaan ni. Salah satu masalah kulit badan paling kerap ialah penyahidratan. Kulit yang kering lah. Kita akan merasa ketat, lepas tu tegang, tak selesa, rasa gatal, lensa. Bila kulit kita kering, kita rasa kulit kita ni macam ketat, tegang dekat tangan, tak selesa, lepas tu rasa gatal. Lepas tu dia macam merekah-rekah. Itu tandanya kulit kita ni ada kecederaan, lepas tu dia akan jadi merah. Ada dua produk yang boleh kita sapu pada badan itu Hydrating Body Gel yang warna hijau dan Brightening Body Cream yang warna putih untuk melembabkan dan membuatkan kulit kita jadi berseri. Perhidatan mendalam selama 48 jam.
kalau kita nak melembabkan badan kita, produk yang berwarna hijau ni sangat-sangat berkesan. Dia dibuat daripada ekstrak teh hijau. Sebab tu kalau hijau sebab dia buat daripada teh hijau. Dia bukan sahaja lembut dan ringan, itu tak melekit langsung, malah dia boleh mengekalkan hydration dalam kulit badan kita selama 48 jam. 2 hari tu Sekarang kita kerap cuci tangan kita kan sebab kita guna hand sanitizer yang tinggi kandungan alkoholnya, menyebabkan tangan kita mudah rasa kering dan gatal. Jadi produk ini wajib ada dalam beg tangan kita lah. Produk ini lebih kesan sebab lebih kesan sampai 48 jam. Phyto teh hijau ni boleh menyuburkan kulit kita, menghidrat dan menyaman kulit. Kulit kita rasa macam lembab selama 48 jam. Ini produk yang sangat famous. Tekstur dia lain daripada kala-kala yang lain. Dia sangat pekat tapi lembut. Mesti dia untuk mencerahkan kulit sebab warna putih untuk mencerahkan kulit lah. Formulasinya sangat hebat. Dengan satu sapuan saja kita nampak perbezaan pada kulit. Andai kan lebih putih colour tu kan. Kalau putih untuk buat kulit badan kita jadi lebih cerah. Nak putih macam embong tu tak adalah, cuma dia akan lebih cerah lah, lebih glowing, berseri-seri kulit. Badan kita kena berseri juga, muka je. Okey. Sebelum bilik masalah merujuk kepada tekstur yang berkelupuk atau bergumpal yang boleh dilihat pada kulit selain di perut, paha dan punggung. Ia boleh menjadikan kulit kelihatan kendur seolah-olah kulit telah kehilangan ketegasannya dan keanjalannya. Okay. Saintis kulit artistry telah mencipta dengan teliti foam body lotion untuk membantu memejal dan menegakkan kulit serta mengurangkan penampilan silik. Ia dibuat daripada D5 dari Adam Shad. Okey, D5 kalau dia warna macam merah-merah macam D5 terkenal dengan fungsi antioksidan. Produk ni banyak dia macam panas macam tu kan, tapi bila kita letak kat badan dia ada efek sejuk. Bau dia lembut dan sangat ringan berbanding dengan mask yang dekat muka kita. Ada ramuan phyto merah yang boleh menggiatkan dan menyegarkan kulit dan boleh meningkatkan tenaga pada sel-sel kulit. Dan kulit akan jadi lebih anjar dan licin, macam baju yang baru lepas disetrika dengan air filip kita ni. Produk ini sudah melalui ujian klinikal. Dalam ujian klinikal ni hasil menunjukkan lotion pemejal badan bantu untuk mengurangkan penampilan sulit, secara ketara menegangkan pintu dan paha, secara ketara mengejalkan badan dan juga melicinkan paha dan lengan bahagian atas. Produk ni boleh kita mix and match punya. Rutin kecantikan badan harian mengambilkan inspirasi dari judgement pejabat kulit muka dan wujudkan rutin kecantikan badan daripada muka jadikan untuk badan yang membersih dan melembab setiap inci tubuh kita, di samping melindungi penampilan muda remaja keseluruhan badan kita. Bagaimana kita nak memasukkan produk ni dalam rutin kecantikan badan kita? Maksudnya untuk setiap hari kita boleh guna produk yang hijau tu untuk penghidatan. Lepas tu kita pakai yang warna kuning tu, mula-mula tu kuning tu yang cleanser tu dia untuk membersih dan menulin. Lepas tu pakai colour hijau tu untuk penghidatan. Kalau kita nak yang scrub warna purple tu boleh pakai 1 hingga 2 kali seminggu je. Lepas tu kalau untuk pencerahan, mula kita pakai cleanser tu, lepas tu pakai putih untuk pencerahan. Dan kalau untuk pejal, kita boleh bersihkan pakai yang cleanser kuning, lepas tu pakai yang pemejalan warna merah, lepas tu pakai hydrating tu, lepas tu yang itulah setiap hari kita pakai ni. Boleh combine lah, boleh mix and match. Okey, inilah macam yang ni secara ringkasan yang saya cerita tadi lah. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua. Untuk maklumat yang lebih lanjut, boleh bertanya kepada upline di masing-masing. Apa yang baik itu adalah daripada Allah dan apa yang kurang dan buruk itu adalah daripada cuma diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada MC kita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi demikianlah sedikit perkongsian tentang T3 Signature Select. Walaupun kadang-kadang kita tengok laju je kan, tapi maklumat dia padat dan banyak. Kalau nakkan pengetahuan lebih lanjut boleh hubungi, boleh kontak direct kepada Zura. Okey, beliau memang pakar dalam bidang dia ni. Okey. Jadi selamat datang sekali lagi kepada, mungkin ada, saya perasan ada yang baru sampai, ada yang baru masuk. Okey. Jadi selamat datang ke program kita. Kita boleh, saya tak pasti di Facebook kita ada berapa ramai, tak sempat nak check. Kita ada live di Facebook group Rise and Shine, seperti biasa lah. Okey. Jadi terima kasih Zura, Tania. Jadi agenda seterusnya adalah agenda penting, iaitu dengan tajuk closing. Ni yang tajuk yang ramai orang question ni, macam mana nak closing, susah lah nak buat closing, tak pandai lah nak closing, tahu-tahu dah share dah buat demo-demo, tak boleh close. Jadi ambil perhatian dan untuk topik yang akan dikongsikan seketika nanti, sediakan buku catatan, berikan sepenuh perhatian. Jadi ini speaker anda yang kalau buat demo, buat sharing, tapi tak boleh close, rugi kan. Jadi hari ini kita akan kongsikan dengan anda semua resepi bagaimana membuat closing dengan jaya supaya apa yang kita demo tak sia-sia, apa yang kita share tak sia-sia, kita boleh close produk dengan mudah. Okey, jadi saya rasa Diamond Linda dah bersedia dengan slide dia. Jadi dengan tidak melengahkan masa lagi, saya akan sebelum tu anda dah ready ke? Ready ke tak? Ataupun masih lagi duduk terawang-awang, masih lagi mengantuk, ataupun on je telefon tu dah ke mana-mana pergi kan? Tadi saya dengar awal-awal dia dengar macam masuk kebun je kan? Bawa telefon masuk kebun, bunyi unggas, bunyi monyet semua kan? Okey, pastikan anda beri tumpuan. Sebab topik yang akan dikongsikan sekejap lagi ni memang penting, sangat-sangat penting untuk membantu anda membuat closing dengan jaya ni. Okey, jadi dengan segala hormatnya, dah ready lah. 2 orang je ready ni. Tengah bersemangat. Kak Ani tak cakap pun kita tahu Kak Ani tengah bersemangat. Kak Ani betul. Okey, jadi untuk anda semua, saya mempersilakan Diamond Linda berangkat partner saya untuk berkongsi dengan anda semua tentang topik closing. Jadi dipersilakan. Assalamualaikum semua. Sejuk pagi ni. Salah kan? Tak bang. Tolong saya tak? Okey, perkenalkan diri, nama saya Linda. Tahniah kepada yang bersemangat pagi ni. Pagi-pagi dah standby. Biasanya waktu hari biasa, kalau cuti, pukul 9 pagi anda buat apa? Lepas subuh tidur balik. Jadi pukul 10 baru bangun, lepas tu baru buat aktiviti lain-lain. Tapi hari ni kita mulakan hari dengan, boleh dengar suara saya tak? Dengar? Kita mulakan hari awal. Ini ialah ciri-ciri orang yang berjaya. Dia mulakan hari dia awal. Orang lain mungkin mula pukul 10, kita pukul 6 pagi tu, pukul 5 pagi tu dah mulakan hari kita. Tu ciri-ciri orang berjaya. InsyaAllah one day sooner or later anda semua akan berjaya dalam apa jua bidang yang kita sedang usahakan. Okey, hari ni tajuk saya bagi pilihan pada Zura, saya bagi pilihan pada person in charge bulan ni, saya bagi pilihan kat dia sama ada storytelling, lagi satu copywriting kot kan, lagi satu closing. Tapi dia pilih closing. Dia pilih closing. Jadi hari ni saya buat tajuk closing. Siapa yang pernah terjual? Siapa yang pernah berkongsi dan ada orang lah? Cuba komen saya.
Alhamdulillah, betul kan? Sebenarnya anda semua dah ada dah formula untuk closing tu. Cuma mungkin kita perasan atau tak perasan, ataupun kita apa tu closing kan pun dah ada dah skill tu dah ada. Cuma hari ni saya nak share apa yang secara teknikalnya mungkin kita terlupa, atau lepas ni kita boleh flow balik dengan lebih kemas. Okey, pause sekali. Okey, closing dengan Giant. Okey, ini sebelum kita mula, saya ada gambar rajah yang saya nak sampaikan dahulu. Okey, boleh tengok dulu gambar rajah ni. Ini fasa pertama, ini fasa kedua, dan ini fasa ketiga. Tapi jangan risau, ini adalah 3 fasa penting dalam closing. Kita lihat dulu sebab saya akan kupas balik dengan terperinci sekejap lagi. Jadi jom semua kita follow, stay dengan saya insyaAllah. Bab closing ni sangat penting untuk kita benar-benar faham macam mana flow dia supaya kita boleh closing dengan giantnya. Okay, sekarang saya akan mulakan dengan mengupas dulu. Mengupas dulu. Ini benda penting yang kita kena faham sebelum kita boleh closing. 4 karakter manusia. 4 karakter manusia ni ialah ABO kita atau APC atau prospek. Yang kita kena faham dalam urusan jual beli. Kita cuba lihat fasa untuk kenal prospek ni daripada 4 jenis burung. Burung yang pertama, burung helang. Anda kenal burung helang? Okay. Macam mana karakter burung helang ni? Karakter burung helang ni, dia straight to the point. Dia suka cepat, dia mudah nak membeli, dia nakkan fakta yang jelas, dia tak suka jenaka sangat, dia serius, dia tak suka jenaka sangat kan. Okay? Dan semua IT yang macam dia. Okay, fokus dengan apa yang dia mahukan. Tak mudah dipujuk rayu. Kalau dia kata nak. Kalau dia kata tak mau. Tapi kalau dia kata nak tu dah tak boleh elak, memang dia akan buat. Dia nak. Okay? Sukakan servis yang pantas. Jadi sekali membeli dengan gembira, mudah membeli lagi dan lagi. Okay? Sekarang saya minta anda ambil masa dalam 2 saat ataupun 1 minit ni lah. Cuba fikir, ada tak dalam kumpulan kita, dalam ABO kita, dalam APC ataupun pelanggan ataupun stranger yang ada ciri-ciri yang macam ni. Kita belajar kenal kerenah manusia dulu sebelum kita menjual. Kalau ada cuba komen, ada. Ada kan? Saya dah dapat kenal pasti dah tu. Okey. Yang kedua, burung yang kedua ni burung helang. Okay. Burung yang kedua burung hantu. Anda kenal burung hantu? Tak, saya tunjuk gambar dia. Ni gambar burung hantu. Jadi ciri-ciri ABO, APC, pelanggan, prospek yang ada ciri-ciri burung hantu ni, dia banyak soal, dia suka mencabar, dia tidak mudah membeli. Dia suka membandingkan produk dan harga, dia selalu nak diskaun. Dia suka letakkan harga sendiri, suka merendahkan seller, menguji kemampuan seller, sukar untuk menjual dan potensi untuk komplain sentiasa berlaku. Ni burung hantu. Burung hantu. Okey, ada tak ciri-ciri yang ada pada manusia-manusia sekeliling kita? Komen burung hantu. Ada juga komen burung hantu. Supaya saya dapat bezakan. Yang tadi burung helang, ni burung hantu. Burung hantu. Kan? Okey. Dah dapat detect dah tu. Manusia di sekeliling kita yang macam tu. Bukan setakat hantu pun ada. Okey. Memang hantu lah. Okey. Agak hantu. Okey. Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga ialah ciri merpati. Anda kenal burung merpati? Ciri-ciri burung merpati ni dia suka menyembang, dia suka sembang. Lepas tu dia nakkan layanan mesra, dia akan beli bila dia nak. Dia pandai membodek, apa yang ditanya dia akan jawab. Dia tak suka paksa, tak suka dipaksa, suka dapat diskaun dan free gift.
tak perlukan fakta sangat. Yang ni kita goreng-goreng pun okey dah pelanggan merpati ni. Dan potensi membeli berulang kali. Ada dapat kenal pasti siapa ABO, APC, pelanggan, prospek kita yang ada ciri-ciri merpati? Cuba type merpati. Ada, tanya Nurul Huda. Dia memang sangat mengenal manusia. Sekejap je memang dapat detect dah orang ni merpati, orang ni helang, orang ni burung hantu. Okey. Lagi satu ciri. 4 ciri ni je. Faham 4 ciri ni, anda akan pegang closing, pegang step untuk closing tu dengan mudah. Faham manusia, insya-Allah yang lain-lain lagi mudah. Senang saja. Senang nak flow. Okay, yang next ialah merak. Okay, anda kenal burung merak? Burung merak ni, ciri-ciri dia suka dipuji. Memang ramai orang suka dipuji. Masuklah siapa perempuan ke lelaki pun memang suka dipuji, suka dihargai. Nakkan layanan mesra, dia membeli dengan emosi. Membeli, apakah kita puji, kita habis kan? Okay, nak tahu keuntungan yang diperolehi, dia kaki survey market, dia pandai mengelak untuk membeli, dia sukakan perhatian lebih, nak fakta yang mudah dipahami dan ada potensi untuk membeli berulang kali. Okay. Siapa yang ada dalam bayangan dia tu, oh orang ni ialah ciri-ciri merak, cuba komen merak. Komen merak. Manusia-manusia di keliling dia ada 2-3 orang yang ada ciri-ciri merak. Ada. Okey, tahniah Abadin. Kan. Dapat detect dah tu siapa orangnya. Okey, tahniah. Okey, dah tahu dah siapa ciri merak. Saya rasa yang suka dipuji tu semua orang suka dipuji lah. Tapi bukan semua orang ciri merak. Okey. Dari 4 jenis burung tadi, sekarang saya nak anda semua honest. Rasa-rasanya sila nyatakan anda sendiri adalah burung jenis apa. Komen. Komen. Rasa-rasa anda jenis apa? Saya nak tahu juga. Saya jenis apa? Kan? Anda semua jenis apa? Cuba komen. Ke tak dapat identify? Tak dapat kenal pasti? Rahsia. Rasana tak ada rahsia Rasana. Hari ni sesi confess. Tuhan, merpati. Helang Kak Ani. Okey. Dan kalangan leader ada semua ciri-ciri 4 burung ni maknanya bukan semestinya dia helang baru dia boleh jadi leader. Tak semestinya. Okey. Merpati Kak Wan. Pak Izam merpati. Okey. Kita perlu kenal diri, maknanya tak susah untuk kita kenal manusia-manusia lain. Kenal diri kita dulu, baru kita boleh mudah nak kenal manusia lain. Tanya-tanya yang boleh kenal pasti diri sendiri. Okey. Okey, saya teruskan Okey, kenal prospek sudah, kenal ABO, APC, pelanggan prospek sudah. Sekarang ada beberapa elemen penting untuk ice breaking, kita panggil action plan. Tadi fasa pertama yang saya tunjuk tadi. Okey, untuk sesi fasa pertama, yang ni saya tak sediakan slide banyak, jadi dengar audio yang saya akan sampaikan. Okey, untuk sesi fasa pertama, 2 perkara terbesar yang kita perlu ambil berat ialah skrip pendek dan berikan soalan. Ini bahagian intro. Atas sekali start ni intro, bahagian intro. Ada tak? Okey. Okay. Ingat 2 perkara ni. Saya pergi ke ice breaking dulu action plan untuk ice breaking. Action plan ice breaking ni yang ada 2 benda, iaitu skrip pendek dan berikan soalan. Okey, ingat 2 perkara ni. Okey, first impression perkenalkan diri, ramah mesra, tak over. Contohnya yang ini ialah bila dia message kita. Boleh perkenalkan diri, nama saya Linda, boleh ya saya bantu. Itu ialah skrip pendek. Okey, nak saya panggil Cik Puan, namanya apa? Itu ialah berikan soalan. Okey,
Cik Puan ada masalah apa yang saya boleh bantu? Ceritalah sikit pada saya, okey? Tu yang perenggan pertama ialah skrip pendek dan yang kedua ialah kita berikan soalan. Apa yang saya boleh bantu? Okey, macam tu soalan. Okey, boleh nampak contoh ni? Tu kalau dia mesej kita, contoh dia mesej, Assalamualaikum Puan. Okey, dia mesej, masa tu kita reply macam ni lah. Okey, tapi kalau kita mesej pada dia, awalnya kita kena kenal pasti dulu. Kita kena pasti right time dia. Maknanya bila kita bagi salam, Assalamualaikum, kita tunggu dia reply. Contohnya, salam, saya bermesej dengan Cik Puan Hajar ke? Dia belum reply. Bila dia dah reply, baru kita jawab. Contoh dia bagi, Waalaikumsalam, yelah betul saya Cik Puan Hajar. Okey, lepas tu kita pun reply. Tanya soalan lagi, Cik Puan, saya boleh panggil dengan panggilan apa? Macam tu. Kita respon selepas pada dia reply. Maknanya bila dia hanging kat situ, kita pun hanging. Maknanya sampai habis conversation. Okey. Cik Puan, ceritalah sikit apa masalah. Saya sedia bantu Cik Puan. Okey. Satu pesanan saya anggap yang kita ni sebagai assistant. Macam nak membantu dia untuk selesaikan masalah dia. Jadi dan dalam masa yang sama kita ada jawapan yang terbaik. Okey, lepas tu nampak tak? Nampak skrip contoh ni. Okey, kita kupas sesi dialog pula. Ini under ice breaking. Action plan. Ice breaking maknanya kita baru nak berkenalan dengan dia lah. Kita nak rapat-rapat dengan dia, kita nak supaya ada berhubungan, ada connecting. Maknanya lain kali kalau kita call dia pun dia senang nak respon, kan? Okay, nak bagi dia comfort dengan kita. Okay, jadi dari segi dialog ni maknanya kita jumpa dia berdepan. Berdepan. Apa ayat-ayat yang sesuai untuk kita cakap Okay, ada 9 poin. Nak tahu tak? Cuba komen. Siapa nak tahu? Komen nak tahu. Ada 9 poin yang kita boleh guna sebagai guideline semasa kita berdialog. Okay, poin-poin tu. Poin yang pertama. Okay, poin ni ialah 9 poin untuk berdialog. Poin yang pertama ialah bersangka baik. Buang sangka buruk prospek tak mahu membeli. Ayat saya negatif lah tu ya. Okey. Bersangka baik yang prospek akan membeli. Kita selalu sangka mereka adalah orang yang memerlukan apa yang kita sedia. Orang yang perlu dibantu. Ingat rezeki tu Allah yang tetapkan. Jadi bersangka baik je. Okay, dia tak beli hari tu, dia akan beli one day. Yang penting perlu dulu ya. Itu poin yang pertama, bersangka baik. Maknanya bila kita sembang dengan dia, tak adalah kita kata, alah awak takkan beli punya lah benda-benda ni. Dah bersangka tak baik. Jadi indirectly dia pun nak beli pun dah tak ada mood dah kan. Okay, poin yang kedua, layanan 5 bintang. Manusia ni suka kita highlight dia, kita layan dia, kita bagi kita panggil keutamaan, kita bagi fokus pada dia. Layanan 5 bintang maksudnya layan sebaik mungkin. Okay, perlu mesra, cepat dan betul fakta. Macam slogan polis pula Okay. Layanan yang 5 bintang. Okay, itu poin yang kedua. Layan sehabis baik. Poin yang ketiga. Sabar. Boleh mulai hari ini ingat perkara ni, kita sedang berdepan dengan kerenah manusia. Jadi perlu banyakkan sabar. Orang yang sabar ni selalunya akan memperolehi hasil. Kerenah manusia. Betul, ada 2-3 orang yang saya jumpa sebelum ni dia tak tahan dengan kerenah manusia dan dia ambil keputusan untuk quit. Dia tak boleh lari dengan manusia sebenarnya. Kalau dia quit pun dalam satu bidang, dia akan jumpa manusia dalam bidang lain. Jadi sabar. Okay? Poin yang keempat, prihatin. Jadi pendengar yang setia, dengarkan betul-betul apa yang dia nak sampaikan. ABO, prospek, downline, PC kita yang dia nak sampaikan. Dengar betul-betul. Jadi
pendengar yang baik. Fahami apa masalah dia yang sebenar yang menghantui dia. Okey. Poin yang keempat tu. Yang kelima, pembantu. Jadi pembantu, bukan jadi hantu. Okey. Jadi pembantu yang jelas kepada masalah dia. Maknanya kalau katakan apa-apa yang dia boleh cerita kat kita. Sebab kita ni macam assistant dia. Orang sebelah dia, orang yang boleh dengar, orang yang faham dia. Okay? Dia nyatakan dengan jelas kekuatan yang ada pada produk kita untuk selesaikan masalah dia. Masa berdialog, kita dah boleh cerita dengan prihatin dan empathy. Okay? Boleh? Boleh, cuba komen boleh. Okay, poin yang keenam ialah bina bonding. Bonding ni maknanya untuk dia rasa secure dan tenang bersama dengan kita. Jadi kalau katakan kita nak tanya soalan, kita boleh dengan dengan berhemah. Kita cakap kat dia, minta maaf puan, minta maaf cik, saya nak tanya sikit. Sebelum ni ada tak puan pernah pakai produk ni? Maknanya yang awal tadi tu minta izin bila mau bertanya atau mulakan sembang-sembang. Ni untuk bina rasa selesa mereka kepada kita. Bila minta izin ni sebab kita baru kenal. Bila dah kenal, esok bolehlah hang aku hoi-hoi kan. Esok. Ni masa awal-awal first impression tu, masa ice breaking tadi. Kita kena ada 9 poin ni. Okay, poin yang ketujuh, bina kepercayaan. Maksudnya kita dalam sembang jangan ada sindiran atau rasa kejian. Maknanya macam membina kepercayaan dia lah. Dia percaya kita baik depan dia dan baik di belakang dia. Boleh dipercayai. Membina kepercayaan. Okay. Yang ke-8, respon segera. Respon segera, membalas dengan segera. Walaupun prospek tu dia lambat balas, tapi bila dia message, balas dengan segera. Okay, kalau kita yang lambat, selalu mention kemaafan daripada kita. Kalau katakan yang poin yang ke-8 tu dia terlambat, maaf ya saya lambat sikit baru tengok message macam tu. Mohon kemaafan. Okay. Yang akhir, cari titik persamaan. Ini dalam ice breaking. Ingat dalam ice breaking. Jadi cari titik persamaan. Contoh macam kalau orang lelaki, suami kita, bila dia pergi sembang, dia mungkin akan mula bercerita pasal bola, pasal kereta. Dia cari titik persamaan. Benda yang dia boleh rasa comfort dia nak sembang dengan kita. Okay, pasal gadget, pasal handphone, pasal laptop. Itu cari titik persamaan. Macam orang perempuan biasanya kita akan cari apa? Cuba komen Sat. Saya tahu ramai orang perempuan kat sini. Kalau perempuan, titik persamaan kita kat mana? Titik persamaan kita. Cik. Tanya pasal bunga. Tanya pasal masak-masak. Okeylah cari titik persamaan. Okey. Maksudnya ada kena mengena dengan kita atau pengalaman diri kita bila bersembang dengan dia. Jadi dia rasa comfort. Okay? Jadi jelas semua, ada 9 poin untuk kita guna masa kita berdialog. Panggil apa? Guideline guideline masa kita berdialog. Masa nak closing tu tak semestinya perlu guna semua 9 poin. Tapi jadikan panduan untuk kita mengenali mereka serta kita pecahkan iceberg tu. Jadi dia dah dapat dengan kita. Kalau biasa dengar FORM, family, tanya pasal FORM, recreation, kan? Okay? Siapa yang belajar sesuatu pagi ni, sila komen hebat. Berapa dah? 5 minit lagi. Saya kena laju sikit. Okey, fasa yang seterusnya ialah filter. Filter, yes, kita tapis pun. Kita tapis prospek. Kita cari pelanggan yang terpilih, yang berkualiti. Adakah mereka sesuai atau tidak menggunakan produk kita selepas ice breaking. Contoh ayat-ayat filter ni kita just filter macam ni je. Kita kata
Sebelum ni Puan pakai produk apa ya? Untuk siapa produk ni nak guna? Berapa lama dah hadapi masalah ni? Daripada situ kita dah boleh filter dia. Dia okey ke tak okey? Kalau dia okey, kita boleh proceed ke fasa kedua. Kalau tak okey, kita balik kepada kenali dia dalam bidang lain pula. Okey. Okey, nampak kan? Nampak kan contoh ni dalam sesi filter ni kita akan jumpa dua perkara. Sama ada yes atau no. Okey, maksudnya kalau dia prospek berkualiti, kita pun dah kenali dia tu je dia siapa. Terus saja kita bagi info untuk fasa kedua nanti. Kalau tidak, kita kenal lagi kemampuan dia. Tak perlu serius dengan prospek macam ni, tapi kita layan. Layan jika ada soalan. Boleh? Okey, selesai fasa yang pertama. Saya nak share fasa yang kedua. Fasa yang kedua ni, bila dia okey, kita bagi dia info. Dalam info kita akan sedangkan atau kita bina persoalan. Okey, dia akan ada tiga susunan. Ada fact finding, ada problem solution dengan ada detail. Jadi masa fact finding ni ialah mencari faktor. Sebab itulah kita kena join majlis ilmu sini. Daripada majlis ilmu ni kita ada fakta, ada ilmu, kan yang kita boleh share dengan dia. Okey. Kita kena sediakan fakta. Fakta dari segi fakta benar, dari segi fakta tu dari segi emosi, dari segi punca, dari segi kesan. Dan fakta-fakta tu akan memberi dia rasa tenang. Orang ni betul lah, dia share dengan aku benda yang betul, benda yang perlu rasa tenang, rasa betul lah, rasa dia betul-betul nak tolong aku. Macam tu. Okey, contoh ayat. Okey Cik Puan, okey produk bagusnya produk BioC ni sebab dia ada bioflavonoid yang 100% organik. Terbaik dari alam, terbaik dari sains untuk kita yang terbaik. Jadi dah dengar yang terbaik itu memang dah rasa tenang sangat. Okey Cik Puan, jadi jangan lengah-lengah lagi hal macam ni. Daripada supaya masalah solution Cik Puan tu dapat selesai dengan cepat. Okay? Jangan risau, insyaAllah saya boleh bantu. Macam tu. Okay, ada empathy dekat situ, ada rasa simpati. Okay, faham fact finding ni adalah perkara yang kita boleh jadikan satu ayat yang jelas kepada prospek tu. Dia clear benda apa yang dia nak, benda apa yang kita offer, solution yang kita boleh bagi. Jadi kemudian problem solution. Yang ini ada 3 elemen. Kaitkan masalah dengan masalah dia tu dengan produk kita, maknanya solution lah. Okey, berikan testimoni. Jangan lupa testimoni lepas tu dan bina semua conclusion. Okey, conclusion tu yang kita panggil call to action lah. Okey. Testimoni. Okey, contoh. Okey. Contoh dia macam ni. Okey, Cik Puan. Sebelum ni pelanggan kami yang sudah membeli produk ni mempunyai masalah yang sama macam Puan. Alhamdulillah sekarang ni pelanggan ni sudah semakin pulih. Dari masalah dia. Sebentar saya bagikan gambar testimoni. Bagilah 1 atau 2 gambar testimoni yang betul-betul power. Yang mengikut skrip yang kita sedia. Kemudian kita bagi ayat ringkas serta pamerkan gambar testimoni. Contoh ayat Puan, saya cadangkan elok Puan amalkan produk ni setiap hari 2 kali sahaja. InsyaAllah boleh walaupun waktu begini okay. 2 kali saja. InsyaAllah boleh Okey, lepas tu pada waktu macam ni biasanya dia akan minta detail produk dan harga sekali. Sebenarnya kita sudah mula bina slot kecil untuk closing masa ni untuk dia membeli. Jadi masa ni jangan terburu-buru memberi harga. Berikan detail dulu. Detail terperinci pasal produk tu. Kalau gambar, bagikan gambar yang cantik, yang paling terbaik. Kalau ada jaminan jaminan pelanggan dan kekuatan produk, bagi. Berikan manfaat produk berserta dengan ayat mini closing. Nak tahu sikit macam mana? Macam ni contoh. Okey Kak, ni gambar dia. Bagilah gambar.
Kemudian bagi detail. Contoh, okay, produk ni tahan 1 bulan, organik, mudah nak bawa pergi mana-mana. Jadi bila akak sudah guna produk ni, insyaAllah akak akan mula berpuas hati, akak boleh mencubanya, lebih baik mencubanya sekarang. Okay, dalam detail ni, kita kena betul-betul ceritakan kekuatan dan manfaat produk. Tadi yang saya cerita tu ialah double text. Dia boleh ambil dalam masa 1 bulan, organik, mudah nak bawa ke mana-mana. Buat mereka sampai dia faham betul-betul, sampai dia faham betul produk kita. Sebenarnya dia tak membeli atau tak terjual sebab dia tak faham. Dia tak faham produk kita, dia bengak ke ataupun kita tak sampaikan dengan betul. Okay? Kalau dia tak mau faham juga tak tahu. Sekiranya dia faham, barulah kita mulakan fasa ketiga. Fasa ketiga, fasa yes. Okay? Sebaiknya jika dia masih bertanya tentang produk selain daripada harga, tu tandanya dia masih no, masih tak faham. Okay? Kita kena selesaikan segala persoalan tu sehinggalah dia dapat kata putus yes. Boleh follow kan? Boleh follow? Okey. Okey, ni fasa ketiga. Baiklah. Okey, kita susun fasa ketiga pula. Okey, ni fasa ketiga ni saya bahagikan dia akan minta harga. Jadi kita akan bagikan 3 perkara. Kita lembutkan hati dia dengan jaminan tambahan. Ini warranty 2 tahun, tapi kalau daftar online ada tambahan warranty 3 tahun. Jaminan tambahan. Jadi sediakan package atau promosi. Contoh ayat Kak, produk ni mampu untuk akak. Untuk sekarang harga jual 825, RM825 ni Nokza, contoh Nokza venue kita. Okay, jangan risau. Tawaran saya pada akak ni ambil saja dengan harga RM74750. Sebenarnya tu ialah harga ahli harga periuk, harga ahli campur dengan keahlian. Okay. Jimat RM78, besar sangat penjimatan ni. Okay. Terus sampai rumah akak, tak perlu fikir pasal bayaran untuk post, delivery percuma. Kak cubalah satu set dulu, lepas ni boleh war-warkan pada orang lain. Saya yakin akak akan rugi, memang akak akan happy. Satu keluarga pun akan puji melambung-lambung. Tengok ayatnya kan. Okay. Bila mahu memberikan harga, kita perlu rancang harga asas. Jadi harga promosi, harga diskaun, waktu bila nak lancarkan, kita perlu plan. Ada skrip untuk tu. Untuk bina skrip seperti yang saya cakap tadi. Okey, nampak Okey, bila sudah dah bagi harga, pasti akan lahir orang yang akan cuba mengelak. Ini kita panggil call to action. Bila dia kata no, dia tak nak. Dia cuba mengelak. Dia cuma mengelak dia, dan dekat sini kita akan tapis reason dia tu sama ada dia betul-betul mau atau tidak. Dari mana kita tahu? Dari jawapan mereka setelah kita bagikan skrip harga. Jadi sini dia akan bagi awak dengan memberi solution atau jalan pemudah untuk dia. Contoh kita bagi dia 3 perkara. Kita bagi secara ansuran, kita bagi dia combo, ataupun kita order reserve untuk dia, slotkan satu untuk dia. Okay. Yang ni bergantung kepada diri sendiri atau kumpulan. Proses follow up, proses seterusnya ialah kita follow up je. Benda tu dah ada dalam diri dia, dia nak ambil dengan tak ambil je. Kalau orang yang saya pernah cerita tu, bila saya aim dia one day, sooner or later dia akan ambil barang dengan saya. One day dia akan ambil sungguh. Okay. Untuk yang gaji tadi, saya bagi idea lah. Contoh, Puan memang nak tunggu gaji, memang untuk tunggu gaji kami benarkan, tapi Puan boleh buat bayaran 2 kali. Bayar hari ni dulu separuh, nanti bila dah gaji, back in sepenuhnya. Boleh ya? Jadi kita tolong, kita closing dah tu sebenarnya. Bila dia berkenan, dia buat alasan tak ada gaji. Jadi kita bagi solution. Okay? Sekiranya skrip atas juga tak jalan, okay, banyakkan guna ayat call to action. Apa ayat call to action? Jadi
Ayat call to action ni macam ni. Dia tak semestinya kata okay WhatsApp mesti call, tak semestinya. Okay. Ayat dia macam ni. Okey lah kak, tak apa. Saya dah orderkan untuk akak ni. Saya dah orderkan, nanti bila gaji akak bayar. Macam tu. Ataupun okey, akak tak boleh ambil lagi sekarang. Tak apa, saya simpan dulu. Ada dengan saya dah ni akak punya. Macam tu kan. Ataupun akak rasa bila saya boleh hantar barang ni? Hantar ke rumah akak sementara barang masih ada, saya takut habis stok. Macam tu. Dan last sekali, jangan lupa minta maaf kalau ada perkataan kita yang menyinggung. Kita minta maaf. Kalau kita dah bagi nombor akaun, sebenarnya tu belum confirm lagi. Untuk proses akhir iaitu terima slip bank dari mereka. Tu proses yang akhir. Bila dia dah bagi transaksi bank, tu closing. Betul. Faham? Faham? Boleh komen kalau faham? Okay. Okay. Dah nak tutup dah. Lagi satu slide rasanya. Okay. Last kali. Tips 3J. 3J J yang pertama, jangan memaksa prospek atau ABO atau APC, tapi lebih kepada membantu guide dia. Okay, J yang kedua, jangan layan sambil lewat. Bila dia message untuk tanya pasal produk, fokus betul-betul sampai selesai. Sampai dia kata, okey lah saya nak rehat lah sekejap. Okey, Assalamualaikum. Sampai settle. Okay. J yang ketiga, jangan terus bagi harga. Kecuali ada setengah jenis produk, makanan ke pakaian, kenderaan, itu tak termasuk dalam kita punya Tapi kalau boleh jangan bagi harga. Boleh kan? Maknanya sebelum pada bagi harga, bagi dia faham dulu pasal produk. Bagi dia tengok dulu info. Bagi dia tengok apa pilihan yang dia ada. Okey, boleh? Okey, Alhamdulillah. Saya harap semua sudah jelas. Saya rasa setakat ni dulu sharing saya Okey. Semoga segala ilmu yang kita belajar selama kita berniaga dan kita berbisnes, kita kongsi dengan tim kita. Jangan biarkan mereka berjalan tanpa ilmu. Jangan biarkan mereka melanggar dinding yang sama macam kita buat dulu. Okay, dalam sales, mengajar berkongsi itu penting. Bayangkan sekejap. Pasti kita pernah lalui hari-hari yang kita dah usaha sehabis baik tapi belum berjaya jemput rezeki dengan close sale yang pertama. Jadi cadangan saya, apabila kita menghadapi situasi ni, kita perlu cari peluang. Cari tim yang kita boleh ajar dan review kembali tentang cara closing. Okay. Dan apabila ilmu yang kita sampaikan tu diamalkan dan berjaya membuahkan hasil, close sale ianya pasti akan menjadi asbab kita bakal mendapat rezeki yang luar biasa pada hari ini, insyaAllah. Okay, yang ni last ni sebab saya nak share satu masa saya buat aktiviti, saya tak tengok TV. Sebab apa? Kadang-kadang bila saya jumpa orang ni, bila saya jumpa prospek ABO atau APC ni, kadang-kadang tak close sale pun dengan dia. Tak close sale, tapi datangkan TV daripada lain. Itu magicnya MBA. Sebab itulah, kalau kita tersangkut ke stuck, kita teruskan berkongsi ilmu, InsyaAllah dia datangkan rezeki lain. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Minta maaf, saya dah terlebih 9 minit. Okey, saya sudah balik kepada MC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sempat tak ambil nota-nota tadi ni? Okey, semoga kita dapat hadam resepi closing yang Puan Linda share tadi. Saya percaya kalau tak dapat 100% pun 80% akan membantu anda untuk buat closing. Jangan duk macam Linda kata, jangan duk langgar dinding yang sama. Ulang dinding. Lepas langgar dinding, lagi dinding. Lepas langgar dinding. Tak mampu nak tembus dinding tu. Tak mampu nak buat closing. Tapi insyaAllah dengan apa resepi closing yang telah disampaikan tadi, moga kita boleh break the cycle. Kita boleh daripada the cycle kat situ je, kita boleh break the cycle, kita boleh buat closing dengan sempurna, dengan jayanya. Sebab apa? Bila kita berjaya closing, itu adalah satu motivasi untuk diri sendiri. Walaupun kita nak jual satu roll on, walaupun kita nak jual satu blister, tapi jadi sama-samalah kita amalkan ilmu ni. Tanpa amal, kalau ada pepatah Arab kata lu kita sampai kepada kawan-kawan kita yang tidak ada dalam majlis ilmu kita. Jadi sekian dahulu daripada kami. Yang
baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mohon ampun dan maaf daripada kekurangan apa yang kita terkasar bahasa, tersilap kata kan, apa kelemahan diri kami dalam menganjurkan program ni. Jadi mungkin kita akan buat yang lebih baik. InsyaAllah kita akan memperbaiki kesilapan dan buat yang lebih baik pada masa akan datang. Okey, jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa anda di Kemuncak Jaya. Selamat. Saya sebab hari ini dah hari terakhir, mungkin perjumpaan kita yang terakhir kalau tak silap saya untuk online kita dalam bulan Ramadan. Jadi saya ucapkan selamat puasa dan insyaAllah kita selamat menyambut Aidilfitri lah, insyaAllah. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Boleh ambil.